Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca kitab kita lagi ni yang Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Dalam topik kita ni hukum-hukum mayat lah. Dalam bab besar dia hukum mayat. Topik dia ziarah kubur. Ada tanya Syekh ni, apakah pandangan Islam mengenai ziarah kubur? Membangunkan kubur macam masjid tu, kubur di atas kubur dan memukul beduk di masjid. Nak tim dulu kak, keluarga kampung dulu dah ada juga dah. Dan ni tak ada mana dah ni. Tapi dulu memang guna beduk kitab ni pun lama, zaman dulu ya ada lah beduk, bukan di Malaysia, ke Mesir mana dah. Okey, Syekh ni jawab dia, ziarah kubur dibolehkan dalam Islam. Para fuqaha, tok-tok guru fiqh mengatakan bahawa ziarah kubur hukumnya sunnah bagi kaum lelaki. Tu sepakatlah tak? Otin atau khidah dah. Kerana ziarah kubur dapat mengingatkan seseorang kepada kematian, akan datangnya hari akhirat, dan juga sebagai pelajaran bahawa dunia dan segala yang ada dalamnya akan sirna, akan hilang. Sebentar saja kita duduk atas muka bumi ni. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, dahulu aku pernah melarang kamu berziarah kubur. Namun sekarang ziarahilah kubur kerana itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Rasulullah SAW juga telah berbicara perihal ibunya. Maksudnya, aku telah meminta izin kepada Allah supaya aku dapat memohonkan ampunan untuknya, untuk ibu dia lah. Namun Allah tidak mengizinkan aku, kemudian aku minta izin untuk dapat menziarahinya saja dah. Dan Allah pun memberikan izin kepadaku, maka ziarah kuburlah kamu. Kerana yang demikian mengingatkan kamu akan mati. Jadi matlamat dia, kita tengok sini untuk orang hidup. Bukan matlamat utamanya untuk orang mati. Ziarah kubur ni untuk orang hidup, nombor satu. Tapi kita matlamat kita bukan untuk orang hidup ni, untuk minta hajat dah, untuk dia melenakkan hati, untuk ingat akhirat. Tu matlamat orang ziarah kubur dia. Untuk doa ni, sebenarnya doa di rumah, di masjid je. Semai malam tu lebih baik. Lepas main fardu kau tak ingat mak pak kita kat, pakai doa. Masa lepas main fardu ke apa tu mustajab lagi sebenarnya berbanding kita pergi kubur kalau kira lah. Tapi matlamat lebih utama kita ziarah kubur untuk ingat mati dia. Mungkin pada masa-masa awal Allah SWT melarang ziarah kubur kerana kaum muslim pada waktu itu sangatlah dekat dengan masa jahiliah lagi dan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliah. Pada masa jahiliah mereka membolehkan seseorang yang sedang ziarah kubur untuk berteriak-teriak, melaung-melaung, meratap, memukul muka-mukanya, tapam pipi muka dah, merobek-robek bajunya dan tindakan-tindakan lainnya yang diharamkan oleh Islam. Tak kala dasar-dasar dan hukum-hukum agama telah cukup kuat memancap masuk dalam hati mereka, dalam diri mereka, Allah SWT mula membolehkan mereka menziarahi kubur dengan tujuan sebagai pelajaran dan pengingat akan mati. Pelajaran dan ingat mati tu matlamat ziarah kubur. Bukan juga sebagai doa pada orang mati, boleh, tapi dia kedua dah. Bukan matlamat utama. Matlamat utama kita ingat kita ni akan masuk di kubur, ingat kita akan bertemu Allah, kita akan pergi ke arah akhirat. Tu matlamat utama ziarah kubur. Bukan doa kepada Nabi, tu kedua dah. Hak lain tu nak berkat lah. Orang mati untuk wali kau gapo tu jauh nah. Lebih berkat dalam masjid. Berkat setara mana untuk wali pun nah. Lebih berkat kita lepas kita sedekah pada orang susah. Orang akad darah putih kau tak akad darah putih kau. Oh kita susah dah. Walaupun dia terdesak tak ada akad darah putih kita tolong. Tu lepas tu kita doa, lepas tu jauh lebih berkat berbanding kita pergi kubur, pergi masjid sekalipun nah. Tu kena faham lah keadaan berkat ni. Ni pakai gua berkat berlaku lah sekali dia bilang lah berkat kadang tak salah, tapi kadang kita menentukan mesti cara tu jadi salah kan. Tambah-tambah kubur lagi lah dah. Pasal dia boleh mensyubhatkan pengagungan kepada kubur. Yang terbaik bagi orang yang sedang melakukan ziarah kubur adalah mengucapkan kata-kata berikut yang Nabi ajar. Nabi tak ajar, Nabi tak ajak nombor ekor, bukan nombor ekor pun nak bini nak nikah pergi kubur. Bukan, Nabi ayatnya kalau pergi kubur ni doa yang Nabi baca. Kata-kata berikutlah. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum adkhilna wa iyyahum bi rahmatika fi 'ibadikas salihin fa anta arhamur rahimin.
Gitu doa dah. Doa ni kita nampak bukan gitulah doanya dah. Maksudnya salam sejahtera ke atasmu wahai penghuni negeri kaum mukminin. Kamu semua mendahului kami dahulu dan sesungguhnya kami insya-Allah akan bergabung denganmu kelak. Tak lama dah metahnya dah. Dia perkara ada dah kita tak. Sebabnya dunia ni semetah sangat kita tak khabar. Di dunia ni alai-alai. Kalau kita alai bunyi ke apa? Seminggu tu pun berapa bulan tahun-tahun dah. Berasa dah. Lain pun alai kubur yang lain pun semetah dah. Kita ni berasa lama dah sebenarnya semetah bagi dia kubur. Bukan kau tengok ada dah dalam kubur dia. Jadi kita ni akan pergi semetah nak ikut orang dalam kubur tu. Tak lama yang benar dah. Dan sungguhnya insya-Allah akan bergabung denganmu kelak. Tak lama lagi jumpamu lah dah. Orang hadir di kubur. Ya Allah, janganlah engkau tebarkan fitnah kepada kami sepeninggalan mereka. Jangan menjadi orang hadir di kubur. Contohnya orang tu juru soleh. Dia dakwah, dia gapo menyebab kita ni sejuk hati kita dah. Tiba-tiba dia mati dah. Kita pun janganlah jadi kita ni jadi tok guru ta'lim tu mati jadi bodoh dah. Jadi buat dosa mengagungkan tok guru pula dak. Padahal tok guru tak save begitu. Yang tok guru nak suruh kita amal ilmu hak dia ajar je dah. Bukan akak dia jadi Tuhan dah. Gitulah kita minta jangan jadi fitnah dengan kematian tok guru tu siapa kita ni terpabah kok kok dia dah. Lepas tu ampunilah kami dan mereka. Kami ni hak hidup lagi, mereka tu hak mati dah. Dan atas dasar rahmat dan kasihan-Mu maka masukkanlah kami dan mereka ke dalam barisan hamba-Hamba yang soleh. Sesungguhnya engkau lah yang paling maha pengasih di antara maha pengasih. Jadi gitulah lebih kurang tak. Lepas tu doa ni hak Arab. Kalau kita tak boleh Arab, kita buang ngomong kat Melayu tak apa tu happy belaka. Terdapat beberapa hadis Nabi yang berbicara mengenai apa yang mesti kita ucapkan kala seorang sedang ziarah kubur. Sebahagian dari ucapan tersebut adalah seperti berikut. Ni hak lain pula ni. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini lebih sahih lebih kuat benar riwayatnya. Antum faratuna wa nahnu lakum tab'un wa nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Lebih kuat ni. Maksudnya lebih kurang dah. Salam sejahtera atasmu wahai ahli kubur mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya-Allah kelak akan menyusulmu pula. Kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikutimu pula. Kami mohon kepada Allah supaya Dia memberikan ampunan kepada kami dan kepada kamu. Gitu dah tak? Comel belakang ni comel sangat comel. Hak Nabi ajar ni tak ada dah. Special dah. Paling comel dah. Daripada Tok Guru, Tok Wali mana pun tak. Doa hak Nabi ajar ni terbaik. Pada hadis yang lain, ucapannya adalah seperti berikut dah. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum antum masalafna wa nahnu bil athar. Salam sejahtera ke atasmu wahai ahli kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kami dan kamu semua telah mendahului kami dan kami akan menyusul pula. Kita tengok habis dalam riwayat tu dia kata kita akan menyusul. Apa dah? Sebab itulah matlamat kita pergi ziarah kubur, kita akan berasa kita akan pergi tak lama tu dah. Sebentar sangat. Esok pun tahu tak kita akan masuk kubur. Jadi kita berasa insah lah. Berasa tak ada lah nak gila sangat. Kejar dunia lah. Pada hadis ketiga ucapannya adalah seperti berikut. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ammiluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atasmu wahai penduduk negeri kaum mukmin. Sungguhnya telah datang padamu apa yang telah dijanjikan kepadamu dan sungguhnya kami kelak akan menyusulmu pula. Pada hadis keempat pula ada riwayat lain katakan ucapannya ada seperti berikut. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atasmu wahai ahli kubur mukminin dan muslimin. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada orang-orang kita yang terdahulu dan orang-orang kita yang terkemudian. Sesungguhnya kami insya-Allah kelak akan bergabung denganmu. Dah. Adapun membangun kubur di atas kuburan adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Dan tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW tu. Jelas dah. Begitu juga yang termasuk hal-hal yang baru dan bid'ah adalah memukul beduk di masjid. Ketuk beduk zaman Nabi dulu walaupun tak dengan mana pun tak ada spekar betul. Bukan zaman tu lah. Zaman kita ada spekar dah. Zaman sebelum zaman Ustaz Tok Guru ni pun kurang lagi lah.
Tapi beduk pun tak ketuk lah. Zaman Nabi ni. Perbuatan demikian adalah perbuatan tidak sejalan dengan kehormatan masjid sebagai tempat untuk ibadah. Jadi masjid ni tak boleh muzik. Jadi tak boleh muzik. Walaupun kita kata ada permainan di masjid Nabi masa hari raya, pertama hari raya, yang keduanya permainan itu tidak tunjuk ada muzik lah. Ini tak molek lah mana muzik ni dalam masjid ni. Jadi pun Kristian pun Yahudi, jadi punah jana agama ni kerana tempat ibadah mereka telah masuk dengan muzik, joget dalam gereja pula dah berlaku dah. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan kehormatan masjid sebagai tempat untuk ibadah. Itulah. Jadi kita kena jaga kehormatan masjid. Kita buat program pun kita tengok cekera setang mana program tu. Kalau program tu nampak ada lagu, ada tak hormat masjid, walaupun kita kata program agama pun dah, kita kena elok lah. Qasidah ke apa kena tengok lah. Lepas tu cocok apa, vaksin pun kena cek lah. Ni orang bukan Islam pun masuk dengan keadaan tidak tutup aurat ke apa. Tiba-tiba orang semai tak boleh. Jadi benda tu tak fikir lah, tak logik. Sepatutnya dah. Allah SWT beriman bermasuk dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surah Jin ayat 18. Dah. Jadi jelas ni ayat Quran ni dah cerita tentang tauhid. Kita baca Quran daripada awal hingga akhir, daripada start surah Fatihah sampai ke akhir surah An-Nas. Moto besar dia, matlamat vision and mission paling besar dia adalah tauhid. Tu kalau kita tengok dah. Termasuk sini juga dah. Berapa masjid-masjid kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan Tok Guru, Tok Wali kata nak tupas sekali dah. Boboh kubur dalam masjid ko atau atas dalam ada kubur tu boboh dalam masjid situ ko. Nopel dah. Jadi orang mati tu jadi Tuhan kecil. Habis-habis kurang dah. Jangan kamu sembah seorang pun dalamnya di samping menyembah Allah dah. Seorang manusia lah tu dah. Tok Wali, Tok Gapo kan. Jadi kita kena ingat benda ni. Selain daripada kubur tu, gambar pun tak boleh. Gambar Tok Guru, Tok Aning Gapo, Tok Wali dah. Jangan boboh dalam masjid ni. Jangan boboh. Tok Wali, Wali Songo, Gapo, Tok Wali, Tok Guru kita, pondok kita, sahaya setaman, tak boleh. Tak seboboh dalam masjid surga ni. Tak boleh. Tak boleh dah. Pasal dia ni, pasal orang ni, pasal Tok Wali, dia akan anggap ada berkat. Tengok boleh pahala. Tu jadi mengarut tu. Sedangkan yang belagi gambar. Larangan utama dalam bab gambar ni, taswir gambar gapo ni, bukannya gambar saja tapi pengagungnya. Walaupun ada satu riwayat hadis cerita tentang Nabi kata mengenali ciptaan Allah. Salah satu sebab pengharaman gambar, tapi hal lebih besar di sebalik itu ialah pengagungnya. Ada hadis lain, kefahaman hadis lain itu pengagungnya. Kalau gambar Tok Guru ni, ia jadi dua perkara. Pertama, menandingi cipta Allah. Yang kedua, bila jadi hak nombor satu berhaya sekali pengagungnya dah. Kalau kita tengok rasa boleh berkat gak latak usaha begitu mula nak ingat apa tuan suruh bila pahala nak suruh ingat lah sekali berkat lah apa lah sekali jadi sembuh. Gitulah masalahnya. Adalah wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar kita tidak terkena kemurukan Allah SWT. Jadi kita kena elok walaupun dalam kitab setengah kitab tu kata boleh setengah mana betul asah lah. Ada kata Madinah ni macam ada kubur tak tebing dah betul ke kubur tak tahu dah. Tu kalau benda tu ada pun dia zaman berzaman tu payuh lah nak lokeh kutubik dah dia masuk dalam masjid dah. Lepas tu dia buat tak beri ada hikmah lah. Kalau duduk luar lagi aku pokok jahil dah. Jadi dia dalam masjid tu dah sikit tak kumungkuk sih dah. Ada askar gaput jaga kau dah. Allah alam gitulah keadaan hasam kena ikut ada Nabi bukan ikut apa yang berlaku lah. Hak berlaku tu ada benda yang tidak molek mana tapi terpaksa lah terjadi dah. Nak gana dah. Gitulah. Keadaan hasam dan benda ni kalau pembesaran masjid Nabi tu bukanlah asalnya. Dalam masjid depan rumah Nabi tu adalah kubur Nabi, depan masjid Nabi dah. Depan alik kiri gitulah dah. Tapi yang disebabkan oleh peluasan masjid bukan zaman sahabat, zaman lepas tu pun. Beratus tahun lepas tu ada besar masjid tak boleh nak gilah ke belakang, dia gilah ke depan dah. Tu start ceritanya. Baru jadi masuk masjid, rumah Nabi masuk masjid tu. Gitulah. Kalau jadi gitu pun nak gana, lah moga-moga Allah maaf gitulah. Moga Allah ni besar nak buat kecil mula tak boleh lah. Cumanya kita tempat lain tu saya tebih dah buat benda hak Nabi kata laknat ke apa kan. Tak usah dak kehi lah. Benda berlaku hak tu sekali di Masjid Nabi.
Oh ya ke habis tepat nak kubur dalam masjid. Sedangkan lah Nabi kata ni ada bukan Nabi dia kata ni kita sembah Allah bersama dengan makhluk lain di masjid Allah. Bukan hadis-hadis Nabi Quran sendiri dah. Jadi jangan tebih lah benda yang membawa kepada syirik. Seterusnya bersikap baik terhadap non-muslim. Ada orang tanya Syekh ni, apakah boleh ikut serta dalam pengurusan jenazah seorang non-muslim, terutama bagi kami tinggal di negeri yang bukan Islam, duduk Jepun ke apa dah. Dan kami punya teman dan kenalan. Apakah meletakkan tanda berkabung pada baju dengan cara-cara tertentu agama lain adalah haram? Kita pakai hitam kau, pakai bunga dia, kau ikut cara macam dia juga lebih kurang. Mana boleh ke tidak dah? Syekh ni jawab ni, Islam adalah agama yang universal bagi seluruh manusia dan alam. Jadi agama Islam ni boleh berinteraksi dengan Allah, dengan kafir, orang non-Islam mana pun boleh berinteraksi. Ya, ada penasihat dia. Allah SWT telah berkata kepada Rasulnya, maksudnya, dan tidaklah kami utuskan kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Oleh kerana itu Islam membolehkan terciptanya hubungan kemanusiaan. Kita ni bukan balas sama lah. Dia ada masuk kita kena jadi manusia, sama-sama manusia. Macam isu dia Palestin dah, selain daripada kita ajak isu agama orang Islam, pertama lagi kita ajak isu kemanusiaan. Pasal benda tu khianat, penjajahan, penghapusan etnik di zaman moden. Jadi kita kena ajak sekali orang kafir, sekali untuk sokong perjuangan penduduk Palestin. Gitulah dah, membolehkan terciptanya hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang baik antara kaum muslim dan manusia-manusia beragama lain pun. Kita nak duduk aman damai kan? Aman damai bukan nak perang sama dah. Perang tu wala perang zaman Nabi ke apa, sebab dia khianat. Orang Bani Israel, orang Yahudi tu khianat, dia melanggar janji nah. Pakat dengan kafir dah. Namun dengan syarat hubungan ini tidak sampai mendorong kepada tindakan mengharamkan apa-apa yang halal dan menghalalkan apa-apa yang haram. Kalau kita baik sama dengan orang kafir ko, nak hubungan baik, janganlah kita buat benda haram sekali dia, nak menaruk sekali dia ko, tak bermajlis aruk sekali dia, tak boleh lah dah. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 bermaksud Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adillah terhadap orang yang tidak memerangimu kerana agama. Tu berlaku adil orang yang tidak perangmu dah. Jelas lah tu dah. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, tak khianat lah, tak usir kamu lah, tak pakat nak musuh Islam, gitulah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Bersikap adil lah, jangan kita betul-betul dia kafir tu lawan, ataupun betul-betul orang kafir alik kita ni khianat setama dapat apa geng kita kan. Orang kafir alik orang pok sebelah sana, kita lawan, kita kata dia sokong kafir dan lawan Islam. Jangan gitu. Benda ni kita kena bersikap adil lah. Benda kita bersikap pertengahan dan adil lah. Benda hak salah kita kata salah belaka, alik kita ke, alik demo ke, alik siapa-siapa pun salah. Nak kan? Kalau orang Islam salah pun tak kena cara, kita rojak lah. Dah. Dan kita salah ke semata-mata bangsa dah, semata-mata dia agama lain. Islam juga membolehkan para pemeluknya untuk memakai makanan para ahli kitab, iaitu mereka para pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa AS, dan menikahi mereka. Tengok toleransi besar tu. Bukan tu makan dak. Dia dua kara dengan ahli kitab. Padahal kafir kan kira dak. Ahli kitab ni lawan ni kafir dah. Termasuk Islam kira kafir dah. Dia agama Nasrani, Kristian dan agama Yahudi tu kira kafir dah. Tapi bila-bila kita toleransi punya hebat Islam ni, boleh nikah nah perempuan ahli kitab yang boleh makan makanan mereka dak. Dah ikut Yusuf Qarawi tu aja usul dah. Walah itu cek mula dah. Tapi nak bunyi siapa tak tu, nak makan ni sembelih orang Bani Israel, orang Yahudi dan juga orang Kristian ni asalnya boleh lah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5 Al-Quran berkata, maksudnya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Dia orang Yahudi Nasrani pun. Tapi syaratnya wanita yang jaga kehormatan. Tapi haknya ni kaguk seksi ke apa tu, tak jaga kehormatan, hak tu nikah juga tu kaguk tu. Cari model dak.
Cari model-model hak seksi ke apa tu, masuk TV kau masuk ke pertandingan Ratu Cantik tu, kita hak tu boleh cari dah. Lepas kau tanya nak dawah, dawah ke punah jana lah dah. Disuruh cari ni kalau ahli kitab pun cari yang ada maruah. Yang tidak seksi doa dah. Buka Arab kan, kalau buka Arab pun sikit-sikit lah, bukan pakai ketak doa ataupun pakai sikat doa nak. Yang ada maruah walaupun dia orang Kristian Yahudi pun. Atas dasar inilah tidak ada larangan yang menghalangi seorang Muslim dan Muslim yang hidup di suatu negeri untuk berhubungan dan bekerjasama dalam masalah pekerjaan dan masalah-masalah sosial lainnya. Termasuk dalamnya adalah saling kunjung mengunjungi, saling mengucapkan kata selamat. Bolehlah jumpa siapa-siapa, saling mengundang makan dan hal-hal yang serupa dengan itu. Kita ni hidup dalam dunia, okay? Walaupun akidah berlainan pun boleh hidup. Kita buat cara sesuai dengan kehidupan kita sebagai masyarakat. Yang sama kalau Malaysia, cara masyarakat Malaysia. Jangan nak main kerah, nak tegas sama. Bukan cara gitu dah. Namun dengan syarat tidak sampai mendorong seorang untuk menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Jangan sampai tak obor dah. Agak pun jadi halal dah. Di komuniti pun jadi halal. Betul-betul kita baik dah dengan dia. Jangan gitu dah. Jika keadaan lingkungan bertetangga menuntut untuk mengunjungi orang-orang yang sedang berkabung dalam batas-batas hubungan baik kemanusiaan, maka yang demikian itu dibolehkan. Jadi kita pergi jarah. Bila orang mati boleh, orang kafir mati boleh lagi. Namun meletakkan tanda berkabung pada pakaian dengan cara-cara khusus agama lain adalah sesuatu yang diharamkan Islam. Tak bunga tu kalau kita kata budaya bangsa teh lagu, tapi kalau jadi agama memang tak boleh lah. Sebagaimana juga seorang Muslim tidak boleh ikut serta dengan orang-orang non-Muslim dalam melakukan suatu perbuatan yang terhitung sebagai bahagian dari agamanya, ibadahnya dan atau syiar-syiar mereka, orang kafir. Tak boleh lah. Seperti memanggul salib. Dia bercara kematian, kau bercara gapo, dia bawa salib. Kita nak baik dia bawa salib, kau tak boleh lah dia. Pemberian berkat dan hal serupa dengan itu nah. Benda-benda yang ada unsur syirik ataupun unsur kepercayaan khurafat yang syirik lah dia. Tak boleh buat. Kerana masalah akidah adalah suatu perkara, sementara hubungan baik antara manusia adalah perkara lain. Kita boleh lah. Hamba tak boleh buat gini walaupun hamba pergi ziarah ni, hamba BPT kau banyak takziah. Semoga sabar dah. Kita banyak takziah dah. Minta sabar gitu lah dah. Gitu pun ada dah. Tengok umur Pak OKP BPT 10 ya, kau apa klik dah melawak kita panggil. Tak payahlah siapa kau kita ikut percara dia dah. Saya kiranya hubungan baik kemanusiaan dan kemasyarakatan itu jauh terlepas dari konteks masalah-masalah agama dan keyakinan. Jadi hubungan baik semanusia ni tak ada kaitan. Bahkan Nabi pernah orang Yahudi meninggal lalu depan Nabi berdiri. Nabi berdiri. Siapa tahap tu lah. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, bermaksud bagimu agamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat ke-6. Menziarahi kuburan non-Muslim pula. Pergi ziarah kubur kafir. Tak di kubur Islam. Ni kubur kafir pula lah. Ada orang tanya Syekh, apakah boleh seorang Muslim menziarahi kuburan non-Muslim atas dasar hubungan baik atau atas dasar penghormatan? Ada cara pengkomennya, kita pergi getek, boleh ke tak? Apakah boleh meletakkan karangan bunga di atas kubur mereka? Ni cara kafir, gitu tak bunga dah. Dan ni pah kau Islam, setengah-setengah tempat tu hak ngaku Islam dah, berbunga juga dah. Lepas tu kata zikir pula, masalah zikir tu sokak kau buat apa bunga supaya kafir ni lah. Apakah ada hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW atau para sahabatnya telah melakukan perkara tersebut? Syekh ni jawab, tujuan pokok dari ziarah kubur ialah untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan seseorang akan mati. Itu matlamat utama. Doa pada semati kepada kita, kepada gapo pun nombor 2 dah. Ziarah kubur juga bertujuan untuk mendoakan orang Muslim yang telah meninggal dunia. Itu tujuan kedua dah. Jika tujuan ziarah kubur telah keluar dari tujuan di atas dan bergeser kepada perbuatan bid'ah atau yang diharamkan, atau juga untuk melakukan hal yang tidak sejalan dengan agama, maka ziarah kubur tersebut menjadi haram dan wajib ditinggalkan. Di kubur ni buang kubur mati lah. Jadi benda kagut tu kan. Jadi po Jepun kau Cina duk buang mok di kubur sok tu dengar belakang dah. Tak ada sikit abuk tu dengar dah. Ada hak ngaku Islam cai serupa tu dah. Kita kata dengar tu dalam keadaan tertentu ataupun diperdengar oleh mereka, tak ada ikut direct. Dengar yang lebih molek daripada dengar dunia dah. Hak Nabi kata tu pada orang kafir dan Nabi tu mukjizat.
Dia pakai buah Nabi dan sebenarnya puak ni dia merendahkan mukjizat Nabi dia. Dia buat serupa Nabi. Nabi tanah pelepah tamak, dia pun boleh tanah ke tanah pelepah tamak, tanah pokok tu. Biasa dia daripada Nabi dah. Nabi tanah pelepah tamak ke kering. Dia tak tumbuh kalau tanah benih buah tamak tu baru hidup molek tak. Ni pelepah tamak je, pacak tak hidup lah. Makin pelepahnya lah tak. Kalau kita pelepah pokoknya tu kita tanah benih dia buahnya tu dah. Ni dah pelepahnya je. Kalau kita pacak tak hidup dah. Sekarang tak lama kering. Itulah syafaat Nabi pada semati. Tiba-tiba kita buat lebih daripada syafaat Nabi. Lepas tu sebenarnya kita merendahkan Nabi. Ni kena ingat. Setengah orang tu dia kata cinta Nabi, cinta ni pakai serban, pakai piuh, pakai serban, pakai jubah, janggut panjang dah. Tiba-tiba baca hadis palsu. Ni bukan cinta Nabi. Baca hadis palsu, berdusta atas nama Nabi, macam-macam cerita atas Nabi, rekor-rekor pun pakai bubuh ke Nabi dah. Tu bukan cinta Nabi. Begitu juga bab ni dah. Jadi haram. Okey. Atas dasar penjelasan ini kita dapat mengatakan bahawa jika seorang Muslim menziarahi kuburan mana sahaja, baik kuburan Muslim maupun non-Muslim, dan itu dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mengambil pelajaran dari sebuah kematian serta untuk mengingatkannya bahawa dirinya pun akan mati sebagaimana orang lain yang telah mendahulunya, maka ziarah kubur tersebut tidaklah dilarang. Dan Nabi pun ziarah kubur Baqi', tak tahulah ada juga bukan Islam ke tak. Tapi secara umumnya orang Islam belakang lain tak tahu ada dulu ada tak. Zaman Nabi pergi ziarah kubur Baqi'. Cakap mati orang Islam saja saya tu tak. Kubur hak nama mungkin ada juga orang bukan Islam tak. Tapi Nabi pergi ziarah. Hak mana Islam tu Nabi doa lah secara umum gitu dah. Lepas Nabi pergi kepada kubur mak dia bukan tidak mati dalam Islam lah kira dah. Masalah kata zaman fatrah tu perbahasan ulama. Setengah ulama tu dah. Tapi di segi hakikat secara kita zahir kita terima hadis memang gitulah sebagaimana Imam Nawawi kata tidak Islam mak pak Nabi ni. Nak kita beradab ke apa tu perbahasan ilmiah nak terima hak mana dah. Tapi jangan rasa taksub dah. Setengah tu kerana dia anggap Nabi ni habis keturunan Nabi ni wajib syurga belaka, masuk syurga belaka dah. Abdul Muttalib ke gapo, biarlah dia tu disembah berhala gapo. Itulah masalah kerana taksub keturunan dah. Jadi lah ni pergi kubur Nabi pun minta doa pergi kubur mak dia. Tak boleh doa kan Nabi kata doa tak buat gapo, tapi untuk ingat matilah dah. Gitu lah Nabi sedih. Namun jika seorang Muslim menziarahi kuburan seorang non-Muslim dengan tujuan untuk memberikan penghormatan dan pengagungan, maka yang demikian diharamkan. Pergi kat kubur Cina, kena tunduk pula nak. Letak bunga dia, lepas tu tunduk macam sembah sikit ni kepada apa kubur orang Bukit Islam tu. Jadi haram lah tak? Seorang Muslim tidak boleh melakukannya. Kerana pengagungan kuburan atau orang yang menguninya adalah satu bentuk dari wasaniyah, pemujaan berhala. Dia ingat hak jadi berhala ni asalnya pada orang mati dah. Orang soleh yang mati orang baik. Kalau tak soleh pun kalau orang Cina ke apa, dia keturunan orang yalah Buddha ke apa kita tengok tu memang dia macam sembuh sikit. Sembuh lah untuk nenek dia arwah. Roh-roh tok nenek dia yang anggap macam jadi alam tinggi lah, alam Tuhan juga lah. Dan tidak sejalan dengan kaedah akidah tauhid memurnikan ibadah dan takdir semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ada unsur syirik sikit pun tak sedap tebel lah. Tak usah buat pakai kelik lah, tak usah kita tak tunggu upacara pengkubungnya orang kafir tu, takut ada unsur syirik. Soalnya kita ni tupes sekali upacara syirik dia. Belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa sahabat radhiyallahu bahawa salah seorang dari mereka pernah meletakkan karangan bunga atau sesuatu yang serupa dengan itu di atas kuburan non-Muslim. Kuburan kafir ke betul? Tak ada lah, memang tak buat sahabat. Atau kuburan Islam tak boleh cukup lah, tak boleh tebel buat. Serupa dengan kafir pula ni setengah ni. Kubur kafir, pas kubur Islam berbunga juga dah. Hubungan baik yang dituntut oleh lingkungan kemasyarakatan atau hubungan kemanusiaan yang terjadi antara kaum Muslim dengan kaum non-Muslim dapat dilakukan tanpa harus menyentuh masalah-masalah akidah atau masalah-masalah yang termasuk syiar agama. Jadi kita baik cara lain lah. Beri kuih, ajak makan korban kita pun boleh. Ikut masak kita pun dah. Lepas kita masuk ke apa, kita beri makan dia tak apa tak. Jadi jangan dok keras sangat lah, jangan tu. Tapi ni dok benda syiar ni ikut janganlah dah.
Sesungguhnya Allah mengatakan yang hak dan dialah yang menunjukkan para hamba yang ke jalan yang benar. Dia lagi. So lagi dah. Menzarihi kuburan non-Muslim juga. Soalan yang kedua lah. Apakah boleh seorang Muslim menzarihi kuburan lelaki non-Muslim? Ada orang tanya Syekh ni. Gitulah dah. Apakah boleh seorang Muslim menzarihi kuburan lelaki non-Muslim? Jadi Syekh jawab, ziarah kubur dibolehkan dalam Islam untuk memberi pelajaran dan mengingatkan seseorang akan mati. Para fuqaha mengatakan bahawa ziarah kubur itu hukumnya sunnah bagi kaum lelaki. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, dahulu aku memang melarang kamu menziarahi kubur. Namun sekarang ziarahilah kuburan olehmu. Kerana yang demikian menjadi sebab mengapa kerana yang demikian itu akan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Jadi matlamat ziarah kubur untuk ingat kehidupan akhirat. Permulaan kehidupan akhirat ni kita start dengan alam barzah al-kubur dulu ya. Mungkin menjadi sebab mengapa pada masa awal ziarah kubur dilarang ialah kerana masa itu masih dekat dengan masa jahiliah, di mana kaum muslim belum terdidik dengan adab-adab Islam dalam tingkah laku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Telah terbukti bahawa Rasulullah SAW pernah menziarahi ibunya lalu beliau menangis dan menyebabkan orang lain yang ada di sekitarnya ikut menangis juga. Kemudian Nabi SAW berkata, aku telah memohon izin kepada Tuhanku untuk dapat memohon keampunan bagi ibuku. Namun Tuhan tidak mengizinkanku, lalu aku memohon izin kepadanya untuk dapat menziarahinya dan Tuhan pun mengizinkanku. Maka sekarang ziarahilah kuburan olehmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Agama membolehkan menziarahi kuburan seorang Muslim jika itu dilakukan dengan tujuan untuk mengganti mati, mengambil pelajaran dan akan kefanaan dunia dan bertadabbur mengenai apa yang telah berlaku pada orang kafir dan orang pelaku maksiat. Jadi kita ke kubur kafir boleh juga ni dah. Kubur Islam pun boleh, kubur kafir boleh. Matlamatnya kita ingat dunia ni fana semata je, hancur debu dah. Dan kita mikir orang kafir guana lah masuk dalam kubur. Kalau Islam orang buat dosa guana kalau dalam kubur mikir. Kalau kita buat dosa guana masuk di kubur. Jadi kita pergi kubur tu kita mikir gitu, molek lah. Tak kira kubur Islam ataupun bukit Islam. Nah, dalam surah As-Saffat ayat 137 dan 138 Allah Taala telah berbicara mengenai bekas-bekas peninggalan kaum Lut. Maksudnya, dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Lalu kok jalan perniagaan ni, lalu kok kawasan kaum Lut gapo dah tak? Tasik apa? Di Jordan gapo dah. Iaitu apa kata? Tasik matilah, tak mati dah. Jadi masing sampai mudah terapur ke. Jadi lalu situ tu mikir sepatutnya ziarah kubur situ tu. Situ itulah kubur mikir ni kena kuasa tu kena anak. Oh siapa kena bala dah. Tergelai nak putar jungkir balik balik dah. Jungkir balik itulah negeri kaum Nabi Lut dulu dah. Okey ni homoseks dan sebagainya. Jadi kita mikirlah bahayanya dia lemah dah. Kata-kata Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan merupakan petunjuk tentang apa yang mesti dilakukan seorang Muslim jika melewati atau menziarahi kuburan non-Muslim. Walaupun tak nampak kubur di kawasan kaum Nabi Lut, tapi tergelerai itu macam kubur dah. Begitu juga kalau kita pergi kubur Cina, lalu kat kubur Cina, kubur India, ke apa ikutlah kubur putih ke apa. Apa kita kena buat dah. Iaitu untuk mengingati mati dan mengambil pelajaran. Kena buat juga dah. Ingat mati dan pelajaran kena ambil juga. Oleh kerana itu, para fuqaha mengatakan bahawa jika seorang Muslim berada di kuburan, orang-orang kafir yang zalim, yang telah Allah SWT lenyapkan mereka kerana pembangkangan dan kezaliman mereka, mestilah dia menangis dengan menampakkan rasa takut dan memerlukan akan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi kita terlalu kau gapo kubur teh lagi lah. Kalau kubur memang kita terkenal dah, kafir sungguh dah. Dan dia tu zalim. Macam Fir'aun kau gapo ataupun kuasa kaum Lut ke apa. Dan kita pun berfikir, kita pun takut dan minta ya Allah selamatlah aku, tak usah jadilah kena bala apa orang sini. Selamatlah aku di ahli kubur dah. Gitulah kita minta dia kasih sayang Allah SWT dah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, tak kala mereka sampai ke daerah Hijr, iaitu daerah kaum Samud. Kaum Samud pula, tadi kaum Lut dah. Ni kaum Samud,
Yang Allah SWT telah menghancurkan kerana kezaliman dan pembangkangan mereka sebagai berikut. Lalu kau daerah Hijr ni. Ya, maksudnya gapo? Rasulullah katanya, janganlah engkau masuk kepada mereka yang diazab kecuali engkau dalam keadaan menangis. Masuk lalu je. Kau saya kapu itulah dia kena azab Allah kena teruk lah. Jika engkau tidak dalam keadaan menangis, maka janganlah engkau masuk dalam kepada mereka supaya bencana yang telah menimpa mereka tidak menimpa kamu pula. Lalu tu teringat, kita kena bala juga. Dia pernah kena bala kat sini. Kita lalu kena bala juga. Takutnya tu kalau marah orang ni, kena juga aku kalau aku pakai aku kena marah tu takut gitulah dah. Kita kena pergi dekat menang. Kuasa-kuasa orang tak boleh. Jangan suka ria pula dah pergi kat pakai lauk mati tu. Teras mata tu boleh, tapi dengan ya suka ni tak apa molek lah. Dah. Sebabnya situ kita sepatutnya dalam keadaan menangis. Tepat kena bala tu. Haram hukumnya menzarihi kuburan orang kafir atau orang musyrik dengan maksud untuk memberikan penghormatan, pengagungan atau untuk memohon keampunan bagi mereka. Jadi kalau kita nak hormat, kita tahulah penghormatan ni tak usah lah nampak kita sekadar takziah pada keluarga semati pada, tapi kita nak hormat, nak suruh tunduk sikit, letak bunga tempat kubur tak usah lah dah. Tak molek belaka tu syiar kafir, dan takut ada unsur syirik pengagungan. Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 13 yang bermaksud, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang yang beriman meminta keampun kepada Allah bagi orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tiada lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkan pada bapaknya itu. Maka tak kala telah jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah antara orang yang sangat lemah lembut hatinya lagi penyantun. Juga benarlah Ibrahim ni Nabi yang sangat berjuruh, warak, soleh, lembah lembut gitulah. Bayi ayah dia ni penyembah berhala. Sekarang buat patung lagi. Kijok dia buat patung lah. Ayupok dia dah. Tapi Imam Suyuti gitulah. Imam Suyuti ni habis dia pertahankan dah. Dia pertahankan macam apa? Pertahankan Abu Talib dia kata matilah Islam juga. Bukan bapak Nabi saja, pahkah Abdul Muttalib. Pahkah ni bapak Ibrahim pun dikatakan bukan bapak pok darah dia kata dia. Dia bawa lah ada kaedah bahasa Arab memang betul, ada kaedah bahasa Arab. Tapi naklah mudah-mudah dengan semata-mata kaedah umum bahasa Arab, nak kata yang biasa digunakan khusus untuk bapak ni nak pergi buka pok darah gapo mudah-mudah tanpa dalil khusus payah kalah dah. Ada sepatutnya tidak gitulah. Kita jangan taksub pada keturunan Nabi semata-mata walaupun kita kena hormat. Ni banyak dekat kadang budak kecil comel ni dia kata keturunan Nabi, ambil gambar bawa di Facebook. Oh ni cucu Rasulullah. Ramai lagi bukan cucu tu saja. Apa tunjuk gambar hak tu saja. Keturunan Nabi beramah benar dah. Habib pun ramah. Habib kata Habib Salafi pada, jadi tak usah taksub lah keturunan Nabi pun. Kalau dia bawa sunnah kita ikut, kalau dia bawa bid'ah kat keturunan Nabi pun tak boleh ikut nak kan dia. Dia kena ikut ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan taksub keturunan dah. Walaupun ulama besar pun kadang-kadang kita nampak macam taksub keturunan ni. Dia akan jadi kita kata over sangat pertahan keturunan. Seolah-olah keturunan ni wajib tu masuk juga. Dia keturunan Nabi ke keturunan Nabi Ibrahim sampai ke bawah ni, sampai ke Nabi Muhammad apa seterusnya. Dan keturunan Nabi kat wajib syurga. Dalil ni mana nak jelas ketika ni. Benda-benda gitu dah, kita jangan taksub dah. Wallahu a'lam. Setakat itulah tazkirah kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.